Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amirul, host MRC TV kali ni. Okey, hari ni kita nak buat review test drive bersama Amirul. Okey, so sebelum tu kita minta je supaya anda semua follow, subscribe my channel YouTube dan tekan button loceng sekali. Sebab kalau korang tak tekan button loceng tu, bermakna korang tak tahu aku tengah buat video ke, tengah buat live ke. At least adalah notification tengah live malam ke kan. Kita selalu premier malam tau video kita. So stay tune guys, tengok video-video yang terbaru daripada MRC dan support lah, tolonglah share kat kawan-kawan supaya follow dan subscribe channel YouTube MRC TV guys. So hari ni Amirul nak test drive sebuah unit Range Rover yang paling the latest one, teknologi yang paling canggih. Dalam masa yang sama juga untuk SUV segmen dia boleh dikatakan juga yang mahal juga, which is dengan harga starting daripada 300,000 lebih sehingga 500,000 lebih. Okey, sebelum kita nak berhujah panjang, kita nak cerita sikit. Okey, model yang Amirul nak test drive hari ni, nak review dekat korang hari ni adalah model Range Rover Velar P300 2.0 Turbo, which is keluaran tahun 2019 daripada UK. Okey, untuk model ni P300 ni sebenarnya banyak nak bercerita, so kita pendekkan sikit supaya viewer tu suka. Okey, dalam masa yang sama juga dalam mengikutkan market Range Rover Velar, dia ada spek daripada low spec. Kita ada P180, P200, P250, P300, P380. Okey, Range Rover dia ada dua hierarchy, which is kita ada P300 ke bawah 2.0 turbo, P380 adalah 3.0 turbo. Okey, dalam masa yang sama juga, kenapa dia panggil P? Sebab Amirul saya ada tengok ada yang D180, ada D yang 250, adakah tu jenama durian? Minta maaf tuan-tuan dan semua. D adalah untuk diesel, P adalah untuk petrol. So dia nak letakkan emblem simple supaya orang tahu, which is kalau dia beli kereta, dia pergi stesen pump, kan dia beli petrol, dia tembak diesel, dia beli diesel, dia tembak petrol. At least dia tahulah daripada awal salesman tu mesti kena bagi tu dia. Kalau dia beli kereta, salesman tak bagi tu, memang wajar salesman tu. Okey, hari ni kita nak review tentang Range Rover Velar, betapa canggihnya teknologi dia dan betapa cantik dia punya dalaman dia. Okey, macam Amirul driving ni, gaya macam apa? Gaya macam corporate, betul? Gaya macam businessman yang berjaya, betul? Okey, video ni sesuai untuk anda yang tengah tengok video, kepada businessman di luar sana yang dah berjaya, dah another level, dah berjaya recruit agent, income dah lebih setahun 1 juta ke atas. Korang mampu boleh beli Range Rover Velar ni. Sebelum aku nak berhujah panjang, right, subscribe my channel YouTube. Okey, so hari ni kita nak test drive Range Rover Velar. Okey, untuk pengetahuan korang juga, untuk model yang Amirul bawa ni P300 ni, ini adalah aerodynamic spec. Kenapa dia aerodynamic spec? Sebab dia adalah full spec. Kita boleh tengok facelift, luaran dia beza sikit, bumper belakang. Yang kedua, kita boleh tengok dia punya CC. Dia datang dengan 300 horsepower. That's why dia panggil P300. 300 tu adalah untuk horsepower kereta ni, dan dia datang dengan 8-speed transmission. Okey, untuk Range Rover Velar ni sebenarnya dia jimat minyak juga. Dalam masa yang sama juga, dia memang jimat minyak. Okey, kalau korang nak beli diesel, enjin bunyi bising sedikit. Kalau korang lebih suka senyap, baik korang ambil yang petrol. Okey, untuk design dalaman memang Amirul nak komplain banyak sangat. Sebab untuk Range Rover Velar P300 aerodynamic memang lawa, cukup lawa. Kita boleh tengok dia kalau P250 yang bukan aerodynamic SE spec, dia datang dengan black interior dan dia semi leather seat sahaja. Okey, untuk Velar yang P300 aerodynamic, dia datang dengan full white leather interior. Kita boleh tengok dashboard dia pun soft leather, steering dia pun leather, dan best is dia punya steering baru ni memang cukup lawa design dia. Dan model ni juga dia datang dengan panoramic sunroof. Okey, dalam masa sama juga dia ada airbag yang banyak juga. Untuk model kereta ni kita boleh tengok dia ada certain pillar airbag, dan dia menggunakan sound system Meridian. Range Rover memang terkenal dengan sound system Meridian. So hari ni kita nak test drive power ke tak kereta ni. 300 power, cepat ada punya torque dia boleh naik. Okey, sebenarnya Range Rover Velar ni dia ciptakan untuk orang yang ikutkan Range Rover, memang diciptakan untuk orang-orang yang berbadan tinggi, yang memang ketinggian lebih pada 190, 180 lebih. Dalam masa sama juga Range Rover dia ciptakan SUV yang cukup best, sebab dia boleh pakai dua, satu off-road, satu on-road. Nanti kita cerita dekat korang semua. Okey, so untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya Range Rover Velar ni yang paling menariknya adalah dia punya sistem. Dia punya digital meter dekat bahagian depan ni. Every single thing korang boleh tengok dekat digital meter dekat bahagian depan ni. Right, dalam masa sama juga korang boleh tukar, change to the aerodynamic punya mode. Itu yang menariknya tentang aerodynamic. Horsepower lagi tinggi, torque lagi tinggi. So dalam masa sama juga, untuk info entertainment media dia memang aku suka. Simple, lawa. Kita boleh tengok dekat bahagian tengah ni info entertainment dia memang touchscreen juga. Dalam masa sama juga dia boleh Apple CarPlay dan Android Auto Connected. So dah memang built-in dalam sistem ni. Right, yang paling menarik Range Rover ni tombol gear dia cukup lawa, cukup cantik.
Kalau korang mati enjin, dia masuk ke dalam. Kalau korang start enjin, dia automatik keluar. Tombol gear. Dah tak pakai lah tombol yang patang panjang tu, kita pakai bulat punya tombol ni. Okey. Dalam masa sama juga kita nak cerita kat korang juga tentang menariknya spek ni. Okey. Sebenarnya kalau kita nak ikutkan model ni juga, dia dah datang dengan digital aircon system, tapi dalam masa sama juga vehicle punya setting semua dia control dekat bahagian sini. Dia tak pakai control dekat info entertainment media dia. Dia main dekat bahagian tengah kokpit ni. So kita pun boleh tengok dekat sini dia punya sistem, dia punya seat, everything semua boleh control dekat sini. Nampak? Very canggih. Korang boleh main kat sini. That's why dia panggil the intelligent SUV. Alright. Dalam masa sama juga kalau kita tengok dekat sini, kokpit dia pun cukup cantik. Kita boleh tengok konsol untuk box dekat bahagian tengah ni pun kita ada dual untuk pembuka dia. Kita ada kiri dengan kanan. Kita boleh letak macam glove box dalam ni lah. Everything kita boleh letak dalam ni. Dan kita tengok dashboard dia pun cukup cantik juga sebenarnya. Simple. Memang nampak simple, tetapi Range Rover punya design, tengok dia punya aircon punya design memang dah cukup cantik lah dia punya konsol dia. Okey, seterusnya juga Amirul nak bagi tahu dia menggunakan soft loader untuk bahagian dashboard panel ni, which is kita pun boleh tahu dekat bahagian pintu pillar dia pun menggunakan soft loader juga. Right. So now we are try driving. Best ke tak bawa kereta yang macam SUV, tapi boleh tak rasa dia punya horsepower bila kita bawa laju kereta ni, terhuyun hayang tak kereta ni? Itu yang menarik nak bagi tahu. Dan sesuai ke nak guna as a town use? Okey, kita nak bagi tahu. Kereta ni kalau daripada dalaman spek memang perfect. Kita boleh tengok leather seat, dia design dia memang lawa. The full leather seat and then bumbung dia warna putih. Korang boleh pilih lagi satu aerodynamic yang dalam warna hitam pun ada juga. Right. So kita nak test, kita tengok horsepower dia buka berapa dan tengok berapa laju dia buka. So this is standard spec, nampak? Okey. Yang mana yang teringin nak beli? Miro, boleh masuk exhaust ke? Boleh masuk exhaust. Kita boleh try. Walaupun kita langgar bonggol dalam keadaan laju dan kita lalu jalan keadaan tidak rata, dia tak rasa geduk-geduk sangat. Maknanya dia suspension dia absorb benda tu lagi, nampak? Dia memang masih di segmen comfort lagi dia punya dia punya suspension dekat sini. Okey. Seterusnya juga kita nak bagi tahu tentang dia punya cornering. Best ke tak best cornering dia? Kita try so now kita boleh rasa sendiri dia punya feel driving tu memang best gila. So kita boleh tengok, kita test drive dekat kawasan rumah lah, sebab ni kawasan rumah tak ramai orang ni tengah-tengah siang ni kan. Okay. Dalam sama juga model ni dia ada dengan reverse camera juga dia siap datang. So now kita nak try dia punya distance kalau kita nak reverse. Sebab wanita dia suka Range Rover, cuma dia nak tahu, bang, kalau reverse besar tak kereta ni, ada 360 camera ke? Alright, dia ada 360 camera tapi dia optional juga. So kalau distance kita nak reverse, nampak kita boleh tengok dekat sini, sebenarnya tidaklah terlalu besar dan dia sebenarnya tak perlu ambil side yang besar pun sebab dia baby Range Rover. Inilah Range Rover Vela. So kita try test drive. Dia punya feel, dia punya consumption minyak, semuanya put dekat situ dekat bahagian meter, dan dia ada dual controller, which is untuk belah kiri adalah untuk media info entertainment dia dan belah kanan dia adalah untuk bahagian meter. Kita boleh set auto cruise dekat bahagian sini sebab kita pun tahu bila kita drive Range Rover ni kita beli untuk long distance. Sesuai ke bawa long distance Milo? Sesuai sangat untuk bawa jalan jauh sebenarnya kereta ni. Okey. Yang seterusnya juga Amirul nak bagi tahu, model ni siap datang dengan panoramic sunroof. Kita boleh buka untuk bahagian panoramic sunroof dekat sini. Dalam masa sama juga kita boleh buka view, untuk view saja pun boleh, tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya juga kita buka, nampak, kita try to view dekat bahagian luar. Dan Miro dia tahan tak Miro, dia punya getah dia ni okey, tak ada masalah setakat ni. Range Rover tak ada masalah untuk bahagian sunroof, longkang tersumbat ke, tak ada masalah setakat ni. Okey. Yang paling penting yang nak cerita, untuk model Range Rover ni sebenarnya dia dah juga datang juga dengan warranty. Kalau korang beli dalam Range Rover recon unit, jangan takut sebab kita provide warranty pada pihak customer juga. Dalam masa sama juga, sebelum kita nak provide warranty, kita buat full service untuk customer. Kita buat full service, kita servis minyak hitam, minyak enjin, dan kita check cucuk komputer OBD dan kita tengok keadaan kereta ni sihat ke tak sihat sebelum kita serah pada pihak customer ataupun sebelum demo. Untuk dalam masa sama juga, warranty dia memang cover semua part untuk Range Rover ni, enjin, gearbox, ECU, yang benda part-part mahal memang dia cover dekat bahagian enjin ni. Cuma wear and tear dia tak cover. Memang MRC akan provide warranty untuk pihak customer. Okey. The last part is kita nak try adalah untuk bahagian dia punya handling. So kita nak try, kalau kita driving kereta ni dekat bahagian towns, apa kita akan rasa untuk kereta ni? Minyak dia macam mana? Dia punya jalan keadaan tak rata sesuai bawa kereta ni. Kita langgar banjir, kita pernah tengok itu musim banjir, dia langgar banjir Range Rover memang steady. Tengok horsepower dia buka 300, memang rasa kejap dan brake dia pun makan juga. Okey. So the last kali kita nak tunjuk adalah bahagian luaran. Sebelum aku nak tunjuk korang dekat bahagian luaran, so enjoy this video. Kalau apa yang aku cakap salah, komen dekat bawah guys. Stay tune. Okay guys,
Kita dah test drive kereta tadi, kita dah feel sendiri macam mana rasanya Range Rover Vela. Cantik ke tak cantik, design dalaman dia memang superb. Itulah Range Rover Vela 2.0 R-Dynamic. Kita nak tahu sebab spek dia ada banyak spek. Sebelum aku nak bagi tahu kat orang, kita ada 2 SE, kita ada R-Dynamic. So this is R-Dynamic spek. So Amirul nak uraikan untuk bahagian luaran pula. Okey, korang dah test rasa dalaman tadi, korang dah rasa macam Bang Mirul, bagilah lagi. Video dah cantik dah tadi kan. Maknanya korang feel sendiri. Bayangkan kalau korang bawa Range Rover Vela tu kan, beli kereta tu kan, mestilah best juga kan. So kita tengok dekat bahagian luaran apa yang menarik. Okey, as you know, Range Rover Vela untuk design dia hampir sama dengan SVR, hampir sama dengan Range Rover Sport, hampir sama dengan Range Rover Evoque baru. Okey, kita nak rungkaikan sedikit saja. Okey, full facelift untuk bahagian hadapan ni, yang paling best adalah lampu. Alright, the new facelift untuk lampu Range Rover Vela ni sama dengan Range Rover SVR, sama dengan Range Rover 3.0 Sport, long wheelbase ke autobiography ke, Range Rover Vogue pun dia dah hampir guna design yang sama, which is yang menggunakan DRL design yang sama. Dan kita boleh tengok dia datang dengan twin projector untuk bahagian lampu dia, which is low beam, high beam dan intelligent lamp lah, kiri dengan kanan signal. Okey, so kita tengok dekat sini. Untuk beza SE dengan R-Dynamic adalah front bumper dia. Kita boleh tengok dekat sini, dia design dia sedikit beza saja, which is dia punya design dekat bahagian bawah ni. Kita boleh tengok yang best ni, warna hitam ni datang dengan dia punya lip, dia punya kandat. Pada kandat untuk kereta lain, tetapi dia datang dengan warna blonde dekat bahagian depan ni untuk nampakkan eksklusif. Dan kita boleh tengok Range Rover memang design dia, bumper dia depan dia simple je, plain sahaja, dan grill dia warna hitam. Kalau SE tadi grill warna putih, warna chrome. So untuk Range Rover R-Dynamic dia warna hitam. Okey, so kita boleh tahu juga dia punya design hood yang paling best. Range Rover terkenal dengan design hood dia. SVR mestilah carbon. Kalau Vela kita boleh tengok design dia punya hood untuk bahagian bonnet dia, kita boleh nampak design dia ada sedikit warna rose gold kat bahagian atas ni, dan dia ada perkataan Range Rover untuk bahagian situ. Itu yang menarik. Jom kita tengok bahagian rim. Apa yang ada untuk bahagian rim dia? Okay guys, kita nak tahu pula macam mana dari segi rim. Okey, rim sangat subjektif. Sebenarnya Range Rover ni dia Vela dia datang dengan banyak sikit spek rim. Kita pun tahu kalau SE spek dia datang dengan 5 batang rim yang warna macam putih chrome sikit. Kalau untuk R-Dynamic punya spek dia datang dengan rim yang ada banyak batang multi-spoke punya rim. Cuma design dia warna black matte, warna hitam mati. Right, dalam sama juga dia pakai saiz tayar 21 inci. Kita pun boleh tahu kat sini 255, 45, 21 inci. Korang boleh modify kepada 22 inci paling max saja. Alright. Dalam masa sama juga, so kalau model kereta ni sebenarnya dia ada lagi satu design rim P380. Ada datang dengan design rim yang banyak cabang. Itu yang model Malaysia punya. Okey, yang paling menarik dia tak ada tempat buka pintu. Aku waktu kereta ni sampai 2 tahun lepas cari tempat buka pintu tak jumpa baik. Baru buka YouTube baru tahu macam mana nak buka kereta pintu ni. Okey, sebenarnya dia datang dengan smart entry system. 4 pintu kita boleh pakai. Dalam masa sama juga kita kena tekan button ni, kunci dekat kita, baru tombol pintu terbuka. So betapa intelijen kereta ni, kenapa tak? This is the teknologi yang Range Rover bawa masuk kali ni. Dan kita boleh buka pintu, kita boleh tutup pintu, use this handle. But kita tak nak this handle ni tak cantik kalau biar terbuka. That's why dia simpan dekat dalam. Yes, the most part yang paling best sekali kita nak review adalah untuk bahagian belakang. Okay, so kita tengok Range Rover punya kunci dia sama je. Dia tak ada cantik pun kunci dengan model baru ni. Vela ni sama dengan SVR ke Sport punya kunci, sama dengan model lama. Alright, so kita nak tengok dekat bahagian belakang ni. So kita boleh tengok lampu design dia sangat cantik. The new facelift Vela ni memang sangat cantik. Dia punya design, kalau kita tengok Evoque baru dia petak. Kalau Range Rover Sport, Range Rover SVR baru dia macam belengkung sikit, dia besar sikit. Kalau Vela dia sepet, cun je. Lagi menarik, buang perkataan Range Rover ni, sambungkan terus DRL dia. Mungkin ada jual aftermarket. Okey, untuk model ni kita boleh tengok Vela P300 HSE. HSE tu aku lupa maksud dia apa benda. Korang boleh cerita dekat komen tolong aku Alright, kita ada emblem Land Rover dekat bahagian ni. Dan mungkin diffuser dia adalah kurang menarik bagi saya, sebab kita pun boleh tahu untuk diffuser Range Rover ni tak ada apa yang menarik, melainkan korang pakai body kit Mansory ke, ataupun korang pakai aftermarket punya body kit, but not from Malaysia but from UK. Okey, so kita tengok untuk bahagian belakang. So untuk bahagian belakang ni kita boleh perasan dia ada power boot. Okey, power boot dia kita boleh control dekat bahagian button dekat atas ni. Dalam masa sama juga dia boleh control dekat bahagian remote dekat sini. Okey, dia mungkin tak ada kick sensor paki untuk power boot. Right, so kita boleh tutup dekat remote dan kita boleh tutup dekat button dekat sini. Alright, so out of all, dia bukanlah design yang coupe, dia design yang SUV. Cuma dia compact
spekkan jadi kecil sedikit. Dia tak buat jadi bulky. Sebab bulky dia ada banyak pilihan. Dia ada sport, dia ada SVR. So design dia tidak melengkung ke belakang kuping. That's why dia tak panggil kuping. Dan dia punya design belakang yang paling aku steam paling lawa. Betul tak betul? Komen dekat bawah sikit. Jom kita tengok yang part terakhir sekali. Okey guys, sekian saja review Amirul kali ini. Kita dah bawa kereta sebuah SUV yang cukup cantik, SUV yang sangat eksklusif. Dalam masa sama juga, ini adalah Range Rover P300 R Dynamic SSE tahun 2019 UK spec dan masih available dan boleh kontak dengan tim MRC TV. Tekan link dekat bawah description dan tekan link di bio dan follow Facebook channel MRC TV, IG channel MRC TV, YouTube channel MRC TV. Dalam masa sama last kali kita ada TikTok MRC Motorsport dan support kami guys. So stay tune. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang tersalah sebut pasal spek, maafkan saya, bincang dalam ruang komen. Dan kali ni kita nak cerita gaji berapa yang layak. Korang faham-faham lah, nak pakai Range Rover kena gaji atas tu. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.